Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana limpah kurnia yang tidak putus-putus Allah anugerahkan kepada kita, nikmat hidup sehat walafiat, boleh meneruskan ibadat, boleh tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang disebut dalam ayat 22 yang lepas, golongan yang cerah dadanya, lapang dadanya, tenang hatinya dengan Islam. Afaman syarahallahu sadral Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Di antara tanda-tanda bahagia seorang manusia itu, apabila bincang tentang Islam, dia suka, dia gembira. Lebih-lebih lagi ketika membincangkan ayat-ayat Allah, membincangkan ayat Al-Quran, kalamullah, membincangkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa bahagia, rasa happy, rasa tenang. Itulah yang kita harapkan, insya-Allah. Tapi kalau bicara bab Islam sempit dada, macam naik ke langit tak cukup oksigen, itu perlu muhasabah diri, kerana di sana adanya sifat-sifat munafik dalam jiwa seorang itu, wal iyazubillah. Baik para jemaah sekalian, ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini bermula ayat 24. Ayat 24 surah Az-Zumar, surah yang ke-39, juzuk yang ke-23, muka surat bagi jemaah yang ada pimpinan Jawi 1007. 1007. Ini yang ada pimpinan Jawi. Allah. Ayat yang kita akan bincangkan di sini iaitulah tentang ada golongan yang nak menepis mukanya daripada disambar oleh api neraka. Tapi bagaimana dia nak menepis? Kerana api neraka itu sangat kuat, sangat dahsyat. Dan ada orang yang bangkit di akhirat esok aman daripada azab, berjalan di bawah bayangan teduh, duduk di bawah keredaan Allah Azza wa Jalla. Sudah tentu dua kumpulan ini sangat berbeza dan tidak ada sebarang persamaan. Walaupun atas dunia dulu satu kumpulan dengan kita, sama-sama jenis manusia, sama-sama jenis kerakyatan yang sama, tapi berbeza dari sudut pegangan, berbeza dari sudut kepahaman, maka berbezalah dari sudut kedudukan. Kita sama-sama orang Islam pun berbeza. Orang berbeza di antara orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mendakwa cinta sunnah tapi tak ikut ajaran Nabi. Dakwa cinta sunnah tapi ajaran direka sendiri. Cara-cara beribadat dibuat cara sendiri. Kita mengatakan itu juga berbeza. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Ayat kita ni hanya 3 ayat, bermula ayat 24 sehingga ayat 26. A'udzu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Balik semula kepada terjemahan ayat. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azab yaumal qiyamah. Maka adakah orang yang menahan dengan mukanya akan selaran azab yang buruk pada hari kiamat? Azab neraka nyala dia duduk tahan dengan muka dia. Biasa orang ni dia tak tahan dengan muka, dia tahan dengan tangan dia ke, dia tahan dengan yang pentingnya muka ni orang tak letak, tidak menjadi benteng untuk mempertahankan benda-benda buruk. Bahkan muka itulah di antara tempat yang dikawal, di antara tempat yang dijaga, yang diselamatkan. Tapi di sini yattaqi biwajhi, muka dia itu menjadi pelindung kepada badan. Ajaib. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, kita tengok ayat yang lepas. Lamma atamma Allah Azza wa Jalla al-inkar. Dalam CD yang lepas, Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita keingkaran kepada orang yang menyamakan antara orang yang cerah dada dia dengan orang sempit dada. Mana boleh sama? Dan Allah menyatakan bahawa orang yang cerah dada itu orang yang dapat hidayah, orang yang sempit dada itu orang yang sesat. Na'udzubillah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita pula kepada kita dua-dua kumpulan tersebut. Bagaimana kesan orang yang cerah dada, bagaimana kesan orang yang sempit dada. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala jatuhkan hukuman orang yang keras hati. Qasiyati qulubuhum, hatinya keras. Allah Ta'ala jatuhkan dengan hukuman dunia, iaitu sesat. Siapa dia hati keras, dengan Al-Quran tak mau ikut, dengan sunnah tak mau patuh, maka itu dia panggil sesat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala jatuhkan hukum di akhirat, wahwa al-azabus syadid, azab yang begitu dahsyat. Mari kita tengok hukuman di akhirat. Afaman yattaqi biwajhi su'al azab yaumal qiyamah. Ai afaman yattaqi biwajhi, adakah orang yang melindungi dirinya dengan mukanya, dia lindung dengan muka dia, azab yang begitu dahsyat pada hari kiamat, lebih baik ataupun orang yang selamat duduk dalam nikmat, itu lebih baik. Kata orang soalan yang tak perlu dijawab. Jawab buat apa, orang tahu dah. Mana ada baik duduk dalam neraka, na'udzubillah. Mana ada baik duduk dalam azab, kan? Maka yang baik itu siapa? Orang yang selamat. Kita kata alhamdulillah. Wa qila liz-zalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Dan pada saat itu dikatakan kepada orang-orang zalim itu, dikatakan kepada orang zalim itu, zuqu, rasakanlah, ambillah balasan apa yang kamu usahakan dulu.
Mana ayat ni lebih kepada perli lah. Ayat dipanggil perli, rasalah rasa. Kan awak atas dunia dulu sombong, angkuh, takabur, minta azab segera, minta disegerakan azab. Hari ni boleh, silakan. Mana malaikat mari duk perli puak-puak kafir yang atas dunia dulu tak dengar kata, kerah kepala. Wal'iyazubillah. Yuqalu lilladzina zalamu anfusahum. Dikatakan kepada orang-orang yang menzalimi dirinya dalam dunia dulu. Kita dah ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang zalim ni dua kategori. Satu zalim diri dengan melakukan syirik, melakukan maksiat. Satu lagi zalim pada orang lain. Kita tak nampak yang pertama tu. Kita tak nampak yang kedua. Kalau kata dia ni zalim, celak mata lu. Dia pukul siapa? Dia ambil barang siapa? Kita kena ingat zalim yang berat, iaitulah menzalimi diri sendiri dengan melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil zalim berat. Zalim berat. Allahul musta'an. Baik. Orang yang melakukan zaliman dengan maksiat, maka malaikat kata, zuqu, rasalah, ambillah, apa yang kamu nak dulu, bolehlah tu, sekarang ni jumpalah. Ayat ini sama dengan ayat yang kita baca dalam surah As-Sajadah. Surah Sajadah pagi Jumaat tu kita duk baca. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا, orang yang jahat, fasik, dicampak dalam neraka. Setiap kali dia nak keluar, malaikat tendang balik masuk. Mau ke mana? Hendaknya waqila lahum, malaikat kata, zuqu, rasalah azab yang kamu tak percaya atas dunia dulu. Sekarang ni percaya dah. Nak buat apa sekarang? Allahu Akbar. Karena itu di antara sebab surah As-Sajadah ini surah yang dibaca mingguan. Surah Sajadah, surah yang dibaca pada pagi Jumaat. Nak suruh kita ingat benda-benda ni lah. Ingat kepada kubur, ingat kepada kiamat, ingat kepada mati. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang apa? Yang insaf, tak lupa diri, setiap minggu digilap, setiap minggu diperingatkan, setiap minggu diberi motivasi, macam begitu upamanya. Mana daripada pagi Jumaat lagi ada, kemudian datang pula solat Jumaat dengan khutbah Jumaatnya. Sebab itu khutbah Jumaat ni besar peranan dia para jemaah sekalian, bukan sekadar baca teks habis cerita. La, teks tu dibaca sebab kita tak ingat. Kan? Bagi anak lah, tidak jadi masalah kita baca teks. Ada setengah orang dia bangga, khatib kita tak ada teks. Pasal tu dia baca khutbah, dia berkhutbah sampai 1 jam. Tak ada khutbah 1 jam, panjang itu. Dan satu lagi, bila dia tak murajaah, yang bimbangnya hadis-hadis yang dibaca tu, adakah hadis itu bertapis, riwayat siapa? Ini juga satu masalah. Baik. Ayat ini sama dengan ayat yang kita baca ini, alhamdulillah. Kemudian ayat yang ke-25, kazzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Ingatlah bahawa orang-orang yang terdahulu dari mereka, maknanya ayat ini mereka tu pergi ke Quraisy lah, sebab dia zaman turun ayat tu Quraisy. Zaman kita hari ni pergi ke zaman kita, tidak jadi masalah dari sudut tafsiran tu. Ingatlah bahawa orang-orang yang terdahulu dari mereka telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepadanya. Jadi kazzaba kuffar al-umam al-madiyah,
Mana puak kafir umat-umat dulu. Umat dulu daripada awal lagi lah. Sampai ke Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul mereka. Allah SWT tidak binasakan mana-mana kaum sehingga dihantar rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Mana-mana kaum Allah Ta'ala tidak binasakan mereka setelah diberi peringatan, dihantarnya rasul. Ada sebagai rasulnya dibawa sekali dengan kitab. Ada rasul yang menyambung kitab rasul terdahulu. Maknanya gitu sah suasana. Bila dia derhaka pada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, apa jadi? Fa'atahumul azab, maka lalu orang-orang itu didatangi azab min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Azab mari dari pihak kita tak tahu mari mana. Ini bahaya sungguh. Ai lam yatawaqqa'u maji'uhu. Dia tak fikir ada azab kot ni. Kita cuba tengok azab zaman kita ni, walaupun kecil-kecilan, nak banding dengan azab dulu. Azab umat dulu dipanggil istisal. Tulis bahasa Arab ni. Azab umat dulu istisal, makna dia potong terus, total mati. Azab zaman kita ni azab orang panggil juz'i. Macam berlaku kes tsunami. Tsunami orang tak tahu nak tsunami pun. Tengah duk berpesta, mabuk arak di hotel, duk berjemur di tepi laut. Abang-abang ombak mari zom, pelekam habis. Kalau umat dulu, dia tengok langit gelap, bawa air, bawa bekas air, bawa baldi, nak pergi tunggu hujan kono-kononya. Rupa-rupanya yang turun tu bekas hujan, air, api. Itu min haitsu la yash'urun. Bala tu datang mari tanpa mereka sangka. Mereka tak sangka itu azab. Dia duduk relax ada azab. Baik. Ayat ini sama dengan suratul Nahli. Suratul Nahli ayat 26. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum min al-qawa'idi fakharra 'alaihimus saqfu wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Naknya ayatnya wa atahumul azab, azab itu datang dalam mereka tak sangka. Tak sedar, tiba-tiba masuk. Dia panggil baghtah. Azab datang secara mengejut. Tanpa kita sedar, tiba-tiba azab datang. Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah. Bila kita baca ni lah, sepatutnya mendatangkan keinsafan pada kita. Bahawa azab ni mari bila-bila je. Kiamat itu akan berlaku kata orang, bila-bila masa. Kiamat besar belum lagi. Dia ada tanda-tanda dia. Tapi kiamat individu ni, kiamat kecil ni, Allahu Akbar. Semalam kita baca berita ibu yang mengandung anak tu. Oh, sedih tengok je. Naik motosikal, suami sebuah motor, dia sebuah motor. Suami dia kata dia minta sangat-sangat nak bawa motosikal ni. Bawa lah. Dia anak naik dengan dia, anak naik ni. Sampai di tengah jalan, mari motor terbabas. Tak tahu terbabas, motor pening lari. Suami dia mengelak, dia langgar isteri. Terbalik situ. Isteri tu dah mengandung. Suami dia tengoklah anak tu keluar. Keluar anak, baby keluar. Allahul musta'an. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Sekejap Allah nak beri pada kematian-kematian yang kita duk tengok ni. Jangan duk tular gambar orang mati je. Kita tularkan dalam hati kita bagaimana aku persiapan untuk mati. Ini yang jadi kewajipan kepada kita, keutamaan kepada kita. Al-isti'dad lil maut qabla al-maut.
membuat persiapan untuk mati sebelum kita mati. Kalau sudah mati apa nak buat lagi? Allahul musta'an. Semalam kita ceramah satu hadis. Nabi SAW berjalan dengan sahabat-sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni. Nabi berjalan sampai dekat kubur. Nabi tanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa dia? Kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, fulan. Dia sebutlah nama, tapi Abu Hurairah tak nak sebut nama. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atan." Nabi kata 2 rakaat solat. Dengar ni tuan-tuan. 2 rakaat solat, kalau dia ni boleh bangun maya 2 rakaat, dia lebih bahagia bagi dia daripada dia memiliki dunia yang kamu ada sekarang ini. Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan. Boleh solat 2 rakaat. Orang dalam kubur, kalau dibenarkan keluar semula dalam kubur, dia nak solat 2 rakaat. Betapa besarnya nilai solat itu. Betapa besarnya nilai kita mengabdikan diri kepada Allah. Maka Nabi kata apa? Rak'atan ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat yang kamu solat, yang boleh disolat itu lebih baik, lebih disukai oleh dua orang ni, hak duduk dalam kubur ni, daripada apa yang kamu miliki daripada dunia. Tanda pelajar-pelajar, hadis ini rawahu At-Tabarani, kata di para muhaqqiqun sanaduhu sahih. Allahu Akbar. Bila kita dengar macam ni, sepatutnya bila kita pergi kubur membawa keinsafan. Raka'atan, 2 rakaat, khairun, lebih baik, lebih disukai daripada dia milik dunia yang kamu ada sekarang. Kita hari ni segar megar, segar bugar, kata orang. Yang buat tak reti, tak kenal Tuhan. Kita kata 2 rakaat, 4 rakaat lepas sebelum zuhur. Ada telik mata, 2 banyak dah. Kita kata, ya akhi, atas dunia ni kita tak terasa nilai. Masuk dalam kubur, baru kita terasa, Allah, ruginya. Abu Anas duk kempen projek mega. Kita tak apa nak mega mana, sebab tak ambil. Ingat, seorang imam salaf ada dinisbahkan kepada Imam Ahmad atau lain. Tulislah, seorang imam salafus salih, dia pergi tanam jenazah sahabat-sahabat dia di kubur. Lepas ke bumi jenazah, dia kumpul sahabat, dia kumpul kawan-kawan dia, tazkirah. Dia tanya, sahibuna, sahabat yang kita kebumikan ini, dia nak apa sekarang? Dia nak apa? Nak suruh bini dia mari, anak dia datang, kawan-kawan dia mari, tanam pokok bunga, jiru hai? La. Kata di para orang yang ada atas kubur, dia kata, Syekh, sekarang ini dia nak, kalau boleh tambahkan balik zikir, tambahkan ibadat, tambahkan kebajikan. Kata Tok Syekh, qad fatahu, masa tempoh untuk dia sudah tamat. Kamu yang masih hidup berpeluang untuk menambahkan kebajikan. Allahu Akbar. Marilah kita pagi, petang, siang, malam, jangan lupa lidah kita basah dengan zikrullah. Lidah kita sentiasa berselawat, kan? Zikir 4 kalimah ni tak berhenti-henti di lidah kita. Jangan kata orang, jangan kering lidah, jangan kering mulut kita, kecuali sentiasa dibasahi dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh ke tak boleh? Boleh. Syekh kata dia sudah tamat tempoh. Kamu yang masih ada tempoh ni, teruskanlah. Menyesal kita tuan-tuan dan puan-puan di akhirat. Tengok Allah kata apa? Min haitsu la yash'urun. Azab tu datang tanpa kamu sedar, kematian kita juga datang tanpa kita sedar. Allahu akbar. Baik. Kita balik kepada cerita ayat. Ayat motivasi tambahan tadi,
Itu dia panggil ilmu tadabbur. Bila sentuh ayat tentang macam ni, la min haitsu la yash'urun, azab datang tanpa disedari. Kematian juga datang tanpa disedari. Kenapa kita tak nak masuk? Kenapa kita tak nak cuik hati kita? Orang yang sudah mati sudah tamat tempoh. Kita yang ada di sini kenapa tidak menggunakan peluang yang ada? Basahkan lidah dengan menyebut nama Allah. Keringkan lidah daripada membincang hal manusia. Zikrullahi ni'mah wa zikrun nasi niqmah. Kata dia ulama, sebut nama Allah Ta'ala nikmat, sebut nama orang bala. Nikmah, nikmah itu makna bala. Baik, ayat yang terakhir dalam siri ini. Fa'adhaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Maka Allah merasakan mereka kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Allah Ta'ala meletakkan mereka rasa hina atas dunia ini dengan berbagai bala bencana. Wala azabul akhirati akbar, dan sungguhnya azab seksa hari akhirat yang disediakan untuk mereka lebih besar lagi. Azab di akhirat lebih dahsyat, lebih besar lagi. Allahu akbar. Lau kanu ya'lamun. Ini syarat. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan mendustakan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala guna lau, kalau kamu tahu. Dia mau tak tahu, atau buat-buat tak tahu, ataupun tak ambil tahu, tunggulah. Jadi ulama kata dia, ulama tafsir kata, fa'azaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya, ay fa'ajjalallahu likuffar. Allah Ta'ala segerakan kepada puak-puak kafir daripada umat yang terdahulu azab az-zul wal hawan, azab yang hina di atas dunia ini. Apa tak hina tuan-tuan dan puan-puan? Abu Jahal mati, dipijak mukanya oleh para sahabat. Yang Abu Jahal ni bapak gedebe, kata orang. Gedebe ni bapak Samsai Mekah. Dibunuh oleh dua orang pemuda. Kemudian bila masuk dia pijak kaki. Kita kata hinalah dia tu. Mayat-mayat mereka pula dicampak dalam qalib. Qalib ni kalau kita baratkan macam telaga buruk lah, ada lubang kat badan, campak situ. Untuk menyakitkan hati, Nabi kita pergi pula malam tu. Nabi pergi cakap dengan dia, Abu Jahal, mu lawan aku, apa yang kau dapat? Fulan Nabi sebut nama. Sehingga Sayyidina Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cakap apa dengan orang yang tak, orang sudah bangkai busuk ni? Nabi kata dia dengar, tapi dia tak boleh jawab. Allahu akbar. Mari kita belajar ayat. Dan maknanya dia hina di dunia. Allahu akbar. Kata orang, lamma kana intizarul faraj mimma yusalli, menanti kelepasan salah satu daripada perkara yang menenangkan jiwa. Contohnya kita kata kita sakit, doktor kata insya-Allah penyakit ni tak lama ni, dalam seminggu sihatlah tu. Seminggu sihatlah. Ataupun zaman kita hari ni mudah orang kena COVID positif. Hari-hari duduk tengok gelamping dia tu, berapa hari bulan tamak dia punya potong gelang. Maknanya menunggu tamaknya sesuatu tempoh yang tidak baik itu satu benda yang menyenangkan. Tengok, 5 hari lagi, countdown kata orang, 4 hari, 3 hari, pap, potong. Kita macam tu juga, lagi sebulan, 29 hari, 28 hari, cukup. Akhir sekali balutan luka besi dibuang. Tapi dalam ayat ini Allah kata apa? Allah kata, mu kafir, kalau atas dunia dulu kamu kena azab, mu jangan fikir azab di akhirat ada tempoh. Tengok Allah Ta'ala tentu ayat ini, wala azabul akhirati akbar. Buat kafir, azab di akhirat lagi dahsyat, lagi dahsyat daripada azab dunia yang kamu kena sekarang. Tapi dengan syarat, lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui, tentulah mereka mengambil iktibar, mengambil pengajaran,
beriman dan mereka tidak bentangkan diri mereka untuk menerima azab Allah. Tapi apa boleh buat, mereka tak tahu. Anas waktu baca hadis lau kanu ya'lamun, yang ana rasa sentaplah kepada diri kita sendiri, hadis saf awal dalam solat. Nabi kata apa ni? Cuba tengok hadis, lau ya'lamun nas. Lau ya'lamun nas. Kalaulah manusia tahu. Tengok, kalau manusia tahu. Betapa besarnya pahala duduk di sahawal. Tengok ni. Lau ya'lamun nas ma fi as-saffil al-muqaddam. Kalaulah manusia ni tahu kelebihan sahawal. Kalau manusia tahu kelebihan azan. Nah, menasya mereka akan mengundi, berebut, nak duduk sahawal, nak jadi tukar azan. Ana waktu syarah kitab ni dalam kitab Riyadhus Salihin tentang kelebihan sah awal tu, banyak hadis-hadis nyebut sah awal. Tapi kenapa dipilih kalau manusia tahu? Sebab hari ni ana sudah interview imam-imam yang sudah jadi imam senior lah, yang sudah jadi imam berpuluh tahun. Kata ustaz, tuan imam, berapa kali dah tuan imam tangguh angkat takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab nak mengundi dulu orang berebut nak duduk sah depan. Dia kata, ustaz, 40 tahun jadi imam tak pernah mengundi sekali pun. Hari-hari kena tarik penuh. Inilah di antaranya. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Tapi apa boleh buat, mereka buat tak tahu. Allahu Akbar. Jadi marilah kita buat tahu lah. Kita buat tahu bahawa besarnya pahala duduk sah depan. Besarnya pahala duduk sah depan. Dan jangan lagi kita berebut nak duduk belakang. Jangan lagi berebut nak duduk di belakang. Kau berebut juga. Allahu Akbar. Tengok hadis ni. Kita cari hadis matan dia baru sedap. Kata orang sedap kempen tak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tulis hadis ni. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal. Kalaulah manusia ni tahu kelebihan azan dan kelebihan duduk di saf awal, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kemudian tak jumpa, tak ada tempat, mereka akan mengundi juga. Allahu Akbar. Hadis ni. Jadi kita ni bimbang para jemaah sekalian, hadis ni dalam Bukhari tulis. Dalam Bukhari dan Muslim. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Jangan mudah-mudah. Allahu Akbar. Marilah kita berebut duduk sah awal, berebut datang awal ke masjid, tamatlah ayat kita. Kita berpindah kepada beberapa faedah yang dapat kita kutip di dalam siri ini. Dia kadang-kadang dia panjang, kadang-kadang dia pendek. Ada waktunya, begitulah suasana keadaan. Yang pertama, tulis. Yang pertama, kita punya faedah yang pertama, fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Saya ikut dalam kitab ni lah, tak ikut tertib susunan ayat. Tuan tersusun diri dah. Faedah yang pertama, fa'atahumul azab min haitsu la yash'urun. Datang azab dari sudut yang mereka tak sangka. Kata di ulama tadabbur, ini penting ni ulama tadabbur, dia kaji, dia korek
Kita yang tumpan korek ni pun kita rasa bahagia sangat, kan? Ju'ila ityanuhu min ma'manihim liyakunu zalika au ja'alil mu'azzab. Datangnya azab dari sudut yang dia rasa aman, supaya mereka merasai azab itu dahsyat. Contohlah kita kata, kita buat rumah pagar benteng yang kuat. Tiba-tiba bala datang dari benteng itu, runtuh bentengnya itu dirempuh. Mana kita rasa Allah lagi dahsyat. Ini nak. Mana Allah kata min haitsu la yash'urun, menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berkuasa nak datangkan azab dari mana-mana sudut, dari mana pihak. Ada azab mari daripada atas, hujan batu, halilintar, puting beliung, pusing dia punya, cabut habis rumah-rumah. Ada air mari dari bawah, naik, banjir tenggelam habis kita. Ada yang kena rempuh, dan berbagai-bagai min haitsu la yash'urun. Azab itu datang dari pihak yang kita rasa aman, tapi dia datang dari sudut itu. Sebab itu dalam hidup kita ni, para jemaah sekalian, kata di para ulama, dia tadabbur juga dalam ayat ini. Kita nak kait dengan kehidupan kita. Pengkhianatan yang dibuat oleh kawan-kawan lebih dahsyat daripada khianat yang dibuat oleh orang lain. Sebab biasanya kawan ni orang yang bela kita, keluarga kita, dialah yang bela kita. Kita mengharapkan kebaikan, tapi bila mereka yang menghina kita, kita kata cukup dahsyat. Dalam bahasa syair, wa zulmu zawil qurba ashaddu madaratan min waq'il husamil muhannadi. Dia kata pukulan, kezaliman yang dibuat oleh kaum kerabat lebih dahsyat daripada pukulan pedang muhannad. Sebab apa? Sebab kita tak sangka. Kita ingat dia benteng, dia pertahan kita, rupa-rupa dia yang hentam kita. Ini dia panggil makan kawan. Ini dahsyat. Orang panggil makan kawan, ini cukup dahsyat. Min haitsu la yash'urun, itu azab. Bagi kehidupan atas dunia ni pula, kawan makan kawan. Dalam istilah orang sekarang, dia panggil kena kencing kawan. Lagi dahsyat daripada dikencing oleh hayawan. Kencing kawan lebih dahsyat daripada kencing tikus. Allah Akbar. Ada seorang pendakwah, dia suka main bahasa-bahasa. Dia kata kencing kawan, dikencing oleh kawan lebih dahsyat daripada kencing tikus. Mati perasaan, tak tahu dosa pahala, tak tahu halal haram, lebih dahsyat daripada mati pucuk. Kata kenapa buat bandingan begitu? Dia kata orang mati pucuk habis ubat dia cari, ustaz. Tapi orang yang mati perasaan, mati jiwa, mati dia punya kesedaran, dia tak rasa apa. Orang buat maksiat depan dia, relax je, tak ada apa-apa, relax je, habis kita. Itu yang pertama. Kita pindah pada yang kedua. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya. Allah Ta'ala akan timpa merasakan mereka kehinaan dalam kehidupan dunia. Annahu lamma bayyana, Allah Ta'ala sebut tadi, azab dunia datang tanpa mereka tahu di mana. Dalam ayat ini Allah kata azab yang lebih dahsyat, iaitulah azab al-khizy fil hayatid dunya, iaitu kehinaan, rendah diri, hina, segala hinanya dalam kehidupan dunia itu. Ini di antaralah jenis azab. Mana azab yang pertama tadi tak tahu, tapi azab yang hina Allah Ta'ala bagi, azab dunia ini azab yang cukup hina, dahsyat. Allahul musta'an. Kita tak maulah dihina dari dunia, dan kita tidak mahu juga dihina di akhirat, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hina aku pada hari dibangkitkan. Ana dah ulang banyak kali dah doa ni, tuan-tuan ambil, tulis doa ni keluar,
tulis doa ni besar-besar. Kita sentiasa berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hina aku di hari akhirat nanti. Dan jangan hina aku di dunia. Kita tak mau kita dihina di dunia, lebih-lebih lagi kita tak mau kita dihina di akhirat. Allahu Akbar. Akhirat lagi dahsyatlah. Manakala orang hina kita atas dunia ni bertempoh, nah, mungkin 5 tahun kita dihina oleh orang. Tapi kalau hina di akhirat, tidak ada tempoh, berterusan sampai bila-bila. Kecuali orang beriman yang masuk dalam neraka beberapa ketika, itu ada tempoh. Bagi kita, kita tak nak Allah ma'ajirna minan nar. Kita nak kita tidak disentuh oleh api neraka walaupun sekejap. Bukannya main-main neraka ni, bukan masuk penjara. Masuk penjara ada lagi makan minum, ada lagi tempat tidur, walaupun tak begitu selesa. Yang ketiga, afaman yattaqi biwajhi su'al azab yaumal qiyamah. Balik semula kepada ayat awal. Maka adakah orang yang menahan dengan mukanya akan selaran azab yang buruk pada hari kiamat? Di sini kata ulama tadabbur, dia kata pelik. Muka ni bukan tempat pertahanan. Orang tak tahan dengan muka. Nak selamat tubuh, kita bagi tahan dengan muka. Ada? Tak, kita akan tahan dengan tangan, kita akan tahan dengan siku, dengan lutut. Muka tak jadi. Tapi dalam ayat ni Allah kata apa? Allah kata yattaqi biwajhihi. Mereka ni nak jaga tubuh dengan muka. Itu maknanya tak ada tempat dah nak selamat. Maka tidak ada tempat. Izil wajhu a'azzu ma fil jasadi. Kerana muka ni di antara tempat yang paling mulia dalam tubuh. Orang kalau nak tengok orang, dia kata mungkin tengok budak tu. Kalau nak buat menantu, kalau nak buat apa dak. Kita tengok muka, kau tengok body, tengok muka. Comel. Baru tengok hak lain. Jadi muka ni dipanggil tempat yang paling mulia. Kerana itu Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah dalam solat kita ketika sujud. Lesh, kenapa? Sebab muka yang paling mulia yang ada atas diri kita ni, ketika itu kita letakkan muka kita di tempat yang paling rendah di atas bumi ni. Muka tempat yang paling mulia, kita pergi letak di tempat dipijak oleh orang. Itu dia panggil sangat tinggi dia punya darjat. Maka muka ni orang tak buat, tapi di sini digunakan dengan muka. Sebab itulah kita ni bila kita nak perli orang, kita nak marah orang, kita kata pada muka. Bukan muka saja. Hak padan tu semua benda. Kadang-kadang yang sakit itu kepala. Tapi pada muka juga. Pada muka. Nak kata apa? Allahul musta'an. Kita kata pada muka. Baiklah. Apa boleh buat? Kita pergi kepada yang keempat. Zuqu ma kuntum taksibun. Rasakanlah apa yang kamu usahakan. Al-mazuq wal azab. Rasa tu rasa azab. Na'udzubillah. Jaza maktasabu fid dunya. Balasan apa yang mereka lakukan dalam dunia. Minasyirki, daripada perbuatan syirik dan seumpamanya. Geng-geng syirik. Mana kamu rasa apa yang kamu lakukan. Kamu rasa apa yang kamu lakukan. Ayat ini dia panggil mubalaghah. Mubalaghah tu satu bandingan yang cukup kuat bahawa balasan setiap perkara itu mengikut amalan. Dalam bahasa dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Balasan mengikut kategori amalan. Balasan mengikut kategori amalan. Wa anna Allaha 'adilun fi ta'dzibihim. Allah Taala itu Maha adil di dalam mengazabkan manusia yang kerah kepala, yang tak dengar kata. Dan tengok ayat ini, kenapa Allah guna perkataan ma kuntum taksibun. Dia tak kata ma kuntum ta'malun. Ini perbahasan. Tuhan kata taksibun, apa yang kamu usahakan.
Dia tak guna perkataan ta'malun, apa yang kamu buat. Sama je tu. Tapi ada beza. Lianna khitabahum, kerana waktu bercakap ini, khitab ini ketika mereka menyelamatkan diri dengan muka daripada azab. Kan? Jadi ambil padalah apa yang kamu usahakan tu, ambil balasan. Jadi orang panggil sesuai dengan ayat apa yang kamu usahakan, taksibun. Biasanya kita usaha ni kita nak cari pulangan. Dipanggil usahawan. Apa nak usahawan? Orang yang berusaha nak cari apa? Cari kebaikan. Sekarang ni kamu berusaha mencari keburukan. Ini penggunaan ayat cukup dalam, tuan-tuan. Yaksibun, ya'malun. Kalau kata yang kamu lakukan besar, tapi ini kamu usahakan. Usaha ni biasanya orang nak mencari kebaikan dia berusaha. Tapi usaha puak ni usaha untuk kerusakan, wal iyaz billah. Jangan kita main-main, kan? Jangan kita main rasa senang-senang je, la. Baik, yang terakhir, yang kelima, Allah kata fa'atahumul azab min haitsu la yash'urun. Mana azab itu datang mengikut apa tanpa mereka sedar. Dalatun ala tasabbubit takzib. Ayat ini menunjukkan bahawa mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab mereka akan diazab tanpa disedari. Maka samalah musyriki Arab yang telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat. Mendiang Abu Jahal. Waktu dia keluar ke Badar, dia ingat dia nak pergi mati ke nak pergi menang? Ingat tak? Bila Abu Sufyan mari daripada Syam bawa barang-barang dagangan Quraisy, Abu Sufyan ni cerdik. Dia kata kita ni musuh dengan orang Madinah, tapi kita nak lalu ikut negeri mereka. Bahaya ni, bahaya. Maka Abu Sufyan hantar pergi seorang wakil Damdam pergi ke Mekah, pergi minta pertolongan cemas. Siapa nak selamat barang-barang, cepat bawa tentera mari kawal barang. Abu Jahal yang banyak aset melompat, kumpul orang segera nak pergi ke Badar. Jadi dia bawa dengan penyanyi, dengan artis, bawa dengan botol-botol arak, bawa siaplah alat-alat kugiran semua siap. Dia kata kita akan duduk 3 hari di Badar untuk menyatakan kita ni kuat, supaya orang lain jangan usik kita. Tengok, min haitsu la yash'urun. Rupanya mereka pergi untuk ditimbus di Badar. Dengan tentera Islam yang tidak kuat, hanya ada 300 beberapa belah orang saja. Senjata tak cukup. Abu Jahal lengkap 1000 orang dengan senjata, dengan tentera, dengan hiburan-hiburan, dengan kemabukannya. Tapi apa boleh buat? Cukup dengan 313 orang, dengan dibantu oleh malaikat 70 orang sanadid, ketua kepala besar Quraisy mati di Badar dan ditawan 70 orang. Itulah yang katakan min haitsu la yash'urun. Pendustaan terhadap agama Allah menjadi sebab kepada kebinasaan. Jadi kalau kita nak selamat, jangan kita mendustakan ayat-ayat Allah, jangan kita mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ahlus sunnah menjadi kewajipan kepada kita berpegang dengan sunnah, bukan berpegang dengan buku-buku yang didakwa sebagai ahlus sunnah. Sekarang ni orang declare, orang dakwa macam-macam. Kita kata semua orang boleh dakwa apa nak dakwa, tetapi buktikan dakwaan kita itu bertepatan dengan apa yang kita cakap. Kalau tidak, cakap kosong yang tidak ada pulangannya. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 27 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.